Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, bongkar sampai terlonde. Tajuk isu yang paling menarik perhatian admin hari ini untuk kita ulas bersama-sama ialah Najib disaki terbabit, rancang seleweng dana 1MDB dengan Petro Saudi, kata Bake. Sebelum kita ulas isu kali ini, sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan isu 1MDB ini. Kerana kemarin, hari ini Anwar Ibrahim menyatakan perlu dipercepatkan. Muhyiddin pun sudah menggesa supaya perbicaraan 1MDB jangan dilengah-lengahkan lagi dan perlu dipercepatkan. Kerana di Amerika Syarikat, perbicaraan 1MDB, skandal 1MDB telah diselesaikan dengan begitu cepat tanpa dilengah-lengahkan. Di Malaysia adalah alasan-alasan tertentu, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Dan kita berharap supaya isu ini dapat diselesaikan. Tapi hari ini mahkamah diberitahu Najib disaki terbabit, rancang seleweng dana 1MDB dengan Petro Saudi, kata Bake. Seorang saksi perbicaraan 1MDB tidak menolak penglibatan Datuk Seri Najib Razak dalam penyelewengan yang melibatkan pelaburan usaha sama dengan Petro Saudi International Ltd PSI. Saksi pendakwaan yang ke-13, Tan Sri Muhammad Bake Saleh, yang juga bekas pengerusi 1MDB, mengesaki bekas Perdana Menteri terlibat dalam kes penyelewengan dana syarikat pelaburan negara. Malah, beliau sendiri tidak selesa untuk berjumpa dengan Najib selepas peletakan jawatannya. Saya tak jumpa, kata Tan Sri Muhammad Bake Saleh. Beliau tidak jumpa pada masa itu kerana beliau mengesyaki yang bekas Perdana Menteri juga terlibat dalam ini. Terlibat dalam scheme of things tentang pelaburan dana AS 1 bilion untuk usaha sama dengan Petro Saudi. 1 bilion dolar Amerika. Wow, banyaknya. Kalau dalam bentuk Malaysia lebih kurang dalam 4 bilion RM, 4 bilion lah macam tu. Saya putuskan, kata Bake, yang saya tidak mahu jumpa dia secara peribadi. Saya tak selesa, katanya. Kata Bake semasa perbicaraan hari ini. Selepas disoal peguam Najib, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada sesi pemeriksaan balas, Bake berkata, rasa curiga itu timbul kerana projek usaha sama berkenan dilakukan dengan tergesa-gesa yang turut menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain ketika mesyuarat BOD pada 18 September 2019 apabila mereka mengetahui kaedah pelaburan itu dilaksanakan. Dalam mesyuarat BOD pada 26 September, BOD mengambil keputusan untuk meluluskan projek itu tertakluk kepada beberapa syarat. Sekali lagi, BOD mengingatkan pengurusan untuk mematuhi beberapa syarat. Tetapi pada masa sama, perjanjian usaha sama itu ditandatangani dengan dana bagi projek berkenan dibahagikan, menyebabkan kami berasa terkejut, katanya lagi. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan. Bake hari ini dipanggil bagi memberi keterangan terhadap Najib dalam kes pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Mahkamah sebelum ini diberitahu dalam perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB dihadapi Najib melalui kerjasama 1MDB PSI itu. 1MDB menyuntik dana berjumlah AS 1 bilion sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai. Dibayar secara tunai. Berapa banyak duit ini kalau dalam bentuk tunai ya? 1 bilion AS dollar. Waduh. Bagaimanapun daripada jumlah itu, AS 700 juta dilencongkan ke dalam syarikat Goodstar Ltd yang kemudian didapati merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tik Jo atau Jolo. Benci betul lah dengan Jolo ni kan.
Bila laga dan Jolo ni dapat diberkas dan dibawa ke Malaysia, bila lah Jolo ini dapat memberi keterangan secara pribadi, kita ni asik-asik mendengar keterangan-keterangan daripada saksi-saksi sampingan je. Saksi utama ni Jolo. Kenapa Jolo ni tak dapat ditangkap? Aku haraplah sangat-sangatlah Jolo ni cepat-cepat ditangkap. Kita berdoa supaya semua ahli PDRM Malaysia sihat-sihat, kuat-kuat, dan dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Cayo, yes. Mahkamah juga diberitahu bahawa perjanjian usaha sama 1MDB Petro Saudi PSI meninggalkan hutang berjumlah AS 700 juta berpunca daripada pindaan dana 1MDB kepada Goodstar. Semasa perbicaraan sebelum ini, Bake mendedahkan BOD 1MDB diminta oleh Najib untuk tidak menghabiskan masa dengan meneliti transaksi lepas syarikat. Sebaliknya menumpukan kepada cadangan usaha sama dengan PSI. Bake berkata, perkara itu disampaikan Najib melalui panggilan telefon selepas beliau Najib selesai bercakap dengan Jolo ketika mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada September 2009. Saksi itu merujuk kepada mesyuarat BOD yang dihadirinya yang turut disertai Jolo, yang mana ahli perniagaan itu mendakwa menerima panggilan telefon daripada Najib. Najib, 68 tahun, didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda, 44 tahun pula, didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Perbicaraan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan akan disambung esok. Wow, ini adalah isu paling hot yang kita petik daripada agenda Delhi. Najib disaki terbabit rancang seleweng dana 1MDB dengan Petro Saudi, kata Bake. Semua ini sedang hangat, sedang terbuka di depan mata kita. Jadi kita harap-haraplah, paling penting Jolo segeralah ditangkap. Paling penting Jolo segeralah disiasat dan memberikan keterangan secara langsung. Sebelum kita berpisah, seperti yang saya katakan, selalu bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde. Kita jumpa lagi, share video ini untuk semua. Bye-bye.